Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton saluran Ambil Tahu. Dalam video kali ini kita akan melihat matematika SSM tingkatan 4 bab 3 penaklukan logik. Dalam video kali ini kita akan melihat standard kandungan 3.2 hujah dan standard pembelajaran 3.2.2 menentukan dan menjustifikasikan kesahan suatu hujah deduktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang sah itu munasabah. Kita boleh rujuk buku teks muka surat 75 sehingga 77. Sebelum itu, mari kita imbas kembali apakah yang dimaksudkan dengan suatu hujah deduktif. Hujah deduktif ialah proses kesimpulan khusus dibina berdasarkan premis umum. Hujah deduktif yang sah boleh dikategorikan kepada 3 bentuk berikut. Hujah deduktif mempunyai 3 bentuk, iaitu bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 3, yang mana terdapat 2 premis dan 1 kesimpulan. Mari kita lihat bentuk 1. Di dalam bentuk 1, premis satunya adalah semua A ialah B. Premis 2, C ialah A dan kesimpulan C ialah B. Untuk bentuk yang kedua, premis 1, jika P maka Q. Premis 2, P adalah benar dan kesimpulannya Q adalah benar. Untuk bentuk yang ketiga, premis 1, jika P maka Q. Premis kedua, bukan Q adalah benar dan kesimpulannya bukan P adalah benar. Mari kita lihat contoh hujah bentuk 1. Premis pertama, semua nombor genap boleh dibagi tepat dengan 2. Kita dapati nombor genap adalah perkara A dan boleh dibagi tepat dengan 2 adalah perkara B. Premis kedua, 8 ialah nombor genap. 8 adalah perkara C, manakala nombor genap adalah perkara A. Kesimpulannya, 8 boleh dibahagi tepat dengan 2. 8 adalah perkara C dan boleh dibahagi tepat dengan 2 adalah perkara B. Jadi, ini adalah hujah bentuk 1. Kita lihat pula hujah bentuk 2. Premis pertama, jika X ialah nombor ganjil, maka 3X ialah nombor ganjil. X ialah nombor ganjil adalah perkara P. Manakala 3X ialah nombor ganjil adalah perkara Q. Premis yang kedua, X ialah nombor ganjil adalah perkara P. Dan kesimpulannya, 3X ialah nombor ganjil adalah perkara Q. Jadi, ini adalah hujah bentuk 2. Seterusnya kita lihat hujah bentuk 3. Premis 1, jika X ialah nombor ganjil, maka 3X ialah nombor ganjil. X ialah nombor ganjil adalah perkara P dan 3X ialah nombor ganjil adalah perkara Q. Untuk premis yang kedua, 3X bukan nombor ganjil adalah perkara Q dan kita lihat di sini terdapat perkataan bukan bermaksud menafikan perkara Q di sini. Dan seterusnya, kesimpulan X bukan nombor ganjil adalah perkara P, iaitu terdapat perkataan bukan bermaksud menafikan perkara P. Dan ini adalah hujah bentuk 3. Seterusnya, mari kita lihat bagaimana suatu hujah deduktif itu dinilai. Terdapat hujah deduktif yang mempunyai bentuk 1, bentuk 2 dan bentuk 3. Jika ia memenuhi keseluruhan bentuk 1, 2 dan 3, maka hujah tersebut adalah hujah yang sah. Tetapi, jika tidak memenuhi bentuk 1, 2 dan 3, ia adalah suatu hujah yang tidak sah. Seterusnya, mari kita melihat hujah sah. Hujah yang sah akan menjadi hujah yang munasabah jika semua premis adalah benar. Manakala hujah yang sah menjadi hujah yang
tidak munasabah jika terdapat premis yang palsu. Mari kita lihat contoh. Di dalam contoh ini, didapati bahawa semua penyanyi pandai berlakon. Premis 2, Airil ialah penyanyi. Kesimpulannya, Airil pandai berlakon. Untuk menjawab soalan ini, yang pertamanya kita perlu semak bentuk hujah. Adakah dia memenuhi hujah bentuk 1, bentuk 2 atau bentuk 3? Terdapati di sini bahawa di dalam premis 1 menggunakan perkataan semua yang menepati ciri hujah bentuk 1. Jadi kita lihat di sini, penyanyi adalah perkara A, pandai berlakon perkara B. Kemudian premis 2, Airil adalah perkara C, penyanyi adalah perkara A. Jadi kesimpulannya, Airil perkara C, pandai berlakon perkara B. Jadi hujah ini memenuhi hujah bentuk 1. Bermaksud hujah ini adalah hujah yang sah. Dan seterusnya, kita dapati bahawa premis 1 adalah palsu, iaitu semua penyanyi pandai berlakon. Kerana tidak semua penyanyi pandai berlakon. Untuk premis 1 ini, kita boleh fikir sendiri bahawa ada juga penyanyi yang tidak pandai berlakon, jadi premis 1 adalah palsu. Apabila premis 1 adalah palsu, maka hujah ini adalah tidak munasabah. Jadi jawapannya adalah hujah sah tetapi tidak munasabah. Kita lihat contoh yang kedua. Premis 1, semua gandaan 6 ialah nombor genap. Premis 2, 36 ialah gandaan 6. Kesimpulannya, 36 ialah nombor genap. Pertama sekali, kita perlu semak bentuk hujah. Gandaan 6 adalah perkara A dan nombor genap adalah perkara B. Menggunakan perkataan semua di sini. Seterusnya, premis 2, 36 adalah perkara C. Manakala gandaan 6 adalah perkara A. Seterusnya, kesimpulan 36 adalah perkara C dan nombor genap adalah perkara B. Jadi, hujah ini adalah hujah bentuk 1. Dan seterusnya, hujah ini adalah sah. Kemudian, kita melihat premis 1, premis 2 dan kesimpulan bahawa premis dan kesimpulannya adalah benar. Maka, hujah ini adalah hujah yang munasabah. Jadi, kesimpulannya, jawapan untuk soalan ini adalah hujah sah dan munasabah. Kita lihat contoh yang ketiga. Premis 1. Jika S lebih kecil dari 8, maka S lebih kecil dari 18. Premis 2. 5 lebih kecil dari 18. Kesimpulan, 5 lebih kecil dari 8. Kita akan semak bentuk hujah. S lebih kecil daripada 8 adalah perkara P. S lebih kecil daripada 18 adalah perkara Q. Seterusnya, 5 lebih kecil daripada 8 adalah perkara Q. Manakala kesimpulannya adalah perkara P. Jadi, ini menunjukkan ia tidak memenuhi bentuk hujah. Bentuknya seakan hujah bentuk 2, tetapi premis 2 dan kesimpulannya adalah tidak benar. Premis 2 sepatutnya adalah perkara P dan kesimpulan sepatutnya adalah perkara Q. Jadi hujahnya tidak sah. Maka jawapan akhirnya hujah tidak sah. Itu saja untuk video kali ini, dan untuk latihan buku teks, kita akan lihat praktis kendiri 3.2b pada muka surat 77. Sekian saja untuk video kali ini. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Sekian, terima kasih.